Dan untuk jam ini kita masih lagi memberi tumpuan kepada mesyuarat khas Parlimen ke-14 Penggal keempat Dewan Rakyat sempena dengan perbincangan khas ataupun mesyuarat khas mengenai situasi bencana banjir penghujung tahun 2021 dan saya nak memberi fokus. Kita nak bersama dengan pensyarah kanan Jabatan Kejuruteraan Awam Kolej Kejuruteraan Universiti Malaysia Pahang UMP yang juga merangkap pengerusi bersama Asia Pacific Wind Engineering Network iaitu Dr. Noram Irwan Ramli. Dan kita nak memberi fokus kepada tambah baik polisi pengurusan banjir, mengekang banjir dan sistem pemakluman awal banjir yang lebih sistematik. Assalamualaikum Dr. Noram. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Dr. Noram, semalam kita tahu telah genap sebulan bencana banjir yang melanda Selangor contohnya dan beberapa negeri lain. Dah semalam cukup sebulan dan hari ini ada sidang khas Parlimen yang membincangkan mengenai situasi bencana banjir penghujung tahun 2021. Dan Doktor, kita nak memberi fokus kepada aspek koordinasi dan polisi pengurusan banjir peringkat kebangsaan Doktor. Jadi apakah pada pandangan doktor formula terbaik bagi membolehkan semua agensi yang terlibat ketika ini boleh tahu peranan mereka masing-masing dan memberi kerjasama sepenuhnya tatkala amaran banjir ataupun amaran hujan lebat sudah dikeluarkan ataupun ketika menghadapi banjir dan juga pasca banjir. Dr. Noram. Okey, terima kasih Syuk. Selamat tengah hari. Yep. Sebelum kita untuk mengupas perkara ni, saya rasa kita perlu faham definisi banjir. Banjir adalah apabila taburan hujan turun ke bumi menjadi air larian. Selepas jadi air larian, dia bertakung dan tak boleh mengalir secara semula jadi kepada sistem saliran. Jadi bila yang bertakung ni jadi banjir. Kalau taburan hujan tu boleh mengalir secara biasa, maknanya banjir tidak akan berlaku. Okey, jadi dalam untuk mengkoordinasi perkara ni, saya tengok banyak dibangkitkan dalam sidang khas Parlimen. Sebenarnya first is bagaimana kita semua dapat memberi kesedaran dan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat supaya maklumat yang telah disampaikan ni diambil cakna dan tidak boleh dipandang ringan seperti yang dibentangkan dalam Parlimen oleh Perdana Menteri yang mengatakan ada 6 kali amaran sudah keluar tapi ada beberapa yang tidak mengambil kira. Jadi saya rasa pertama sekali kita harus mengambil kira pendidikan di semua peringkat. Itu yang pertama sekali saya dari education. Okey. Okey, baik doktor ada menyentuh juga mengenai kenyataan dikeluarkan Perdana Menteri di sidang khas tersebut mengatakan ada pihak pengurusan bencana tak endah amaran Met Malaysia kerana kita tahu seperti Perdana Menteri nyatakan sudah 6 kali amaran dikeluarkan oleh Met Malaysia dan kita sekarang ini memandang situasi ini kerana kita tahu kita hidup dalam keadaan yang kita berdepan dengan segala kemungkinan yang tidak kira bila boleh berlaku kan doktor. Jadi saya nak tanya mengenai aspek komunikasi kerana kita tahu aspek komunikasi satu elemen penting dalam menghadapi bencana dan tidak kira mungkin lokasi ini belum pernah berlakunya banjir, sesuatu lokasi tersebut pernah berlakunya banjir. Jadi sekiranya amaran sudah dikeluarkan, bagaimana nak memastikan mereka ini ambil peduli, ambil pusing dan tahu apa tindakan yang wajar dilakukan, Dr. Noram? Okey, macam ni, Tuan. Okey, bila kita berkatakan kita nak komunikasi berkesan, kita kena tengok situasi. Memang dalam situasi dalam arus sekarang ni paling berkesan adalah mass media untuk kita melaporkan mungkin bencana ataupun amaran dalam mass media. Tapi bila dalam keadaan situasi sebenar, mungkin kita berada dalam senario yang terburuk, tiada lagi komunikasi, tiada media massa dan mungkin saya rasa kita kena fikirkan kaedah-kaedah alternatif yang basic. Contohnya kalau kita ingat zaman dulu dia ada siar raya. Untuk memaklumkan pada penduduk. Ini mungkin kaedah yang kita alternatif yang boleh kita fikirkan supaya jika terputus hubungan melalui komunikasi elektronik, cara lain boleh kita ni. Contoh kalau bila kita suruh minta evacuate, mungkin dari segi Kementerian Penerangan, pihak polis boleh minta penduduk untuk evacuate. Mungkin dengan dengar siren aja mungkin maklumat itu tak sampai. Contoh macam itulah, Dok. Okey. Dan doktor, kita cakap juga tadi kita memberi fokus kepada masalah komunikasi tapi kita nak tahu juga sekarang ni mungkin rakyat beranggapan situasi di sidang khas Parlimen ketika ini ramai pihak yang memberikan cadangan sedemikian, cadangan itu dan cadangan begini. Jadi bagaimana nak memastikan cadangan-cadangan yang diberikan itu dapat dapat dikumpulkan sekali dan menjadi satu cadangan yang boleh memberikan tindakan yang luar biasa di masa akan datang, doktor? Okey, jika sebelum bencana ini kesediaan yang kita lalui.
sekarang bila bencana dia adalah tindak balas. Dia jadi tindak balas untuk kita lakukan. Sekarang ni kita berada dalam proses pemulihan. Dan selepas proses pemulihan, kita akan kembali kepada proses mitigasi. Saya take note ada ucapan daripada YB Kasar. Contoh YB Kasar, dia akan dari segi infrastruktur, akan meningkatkan reka bentuk daripada 100 RI kepada 200 RI. Jadi saya rasa ini adalah berdasarkan rekod semasa. Tapi cabaran utama pada pandangan saya adalah dasar yang sebab tu saya rasa sidang Parlimen khas yang amat perlu. Sebab dasar kerajaan, contoh, berapa banyak belanjawan yang perlu kita peruntukkan. Maknanya berapa peratus belanjawan negara perlu peruntukkan untuk kita menghadapi bencana. Saya rasa itu dasar yang pihak kerajaan patut perhalusi dulu. Kedua, bila kita sebagai contoh dasar ni kena ikut perkembangan semasa. Untuk mengurangkan risiko ada 3 perkara. Satu, kita elak, avoid. 2, kita transfer ataupun kongsi. Yang ketiga, mungkin kita terpaksa terima je. Okey. Tapi yang pertama, kita elak. Contoh pada tahun 70-an. Ni saya mungkin pada ketika itu banjir besar. Apa yang dasar kerajaan buat tu, kebanyakan kawasan yang dilanda banjir, dia dipindahkan kepada penempatan banjir baru. Dan kawasan-kawasan yang dipindahkan sampai sekarang tak banjir. Maknanya itu solusi yang mampan pada ketika itu. Tapi mungkin tidak lagi pada waktu sekarang. Contoh waktu sekarang mungkin di kawasan luar bandar mungkin masih boleh. Tapi mungkin di kawasan bandar, mungkin dah tak mampu kita nak pindahkan penduduk ramai sebegitu. Okey, jadi mungkin apa yang kita buat di kawasan bandar ada transfer. Seperti yang kita maklum, YB Kasar mention, kata kita wujudkan kolam takungan air. Kita tolak tadahan banjir. Itu salah satu kaedah untuk menangani banjir. Namun, mungkin dalam lembangan yang banjir itu dah tak ada ruang. Jadi kita perlu transferkan kolam takungan banjir itu mungkin ke lembangan bersebelahan. Ataupun maknanya lembangan besar ataupun pembangunan yang bersebelahan perlu menyediakan satu kolam takungan banjir yang boleh menanggung juga lembangan yang berisiko ni. Namun begitu, masalah saya rasa benda ni tak boleh dilakukan oleh hanya satu agensi seperti agensi teknikal JPS. Dia kerana untuk melaksanakan pelan untuk mengekang daripada banjir ni merentasi agensi dan juga kementerian. Jadi saya rasa pihak sidang parlimen patut membincangkan bagaimana dasar agar tindakan yang dilakukan lebih efektif dan memudahkan. Contoh kalau kita lihat sekarang agensi Met Malaysia, agensi JPS dan juga agensi JAS berada di bawah satu kementerian. Saya rasa itu bagus. Sebab dia akan memudahkan keputusan dan tindakan yang dibuat. Tapi bila untuk mungkin nak memerlukan tanah, mungkin ada melibatkan kanun tata negara. Mungkin akan melibatkan juga kementerian KPKT. Jadi saya rasa satu holistic approach dalam pembentukan sebelum kita mengambil tindakan. Supaya kita tak ada supaya kita punya decision is bersifat satu yang holistik dan konklusif lah. Baik. Dr. Noram tadi juga ada menyebut mengenai apa yang dinyatakan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang menyentuh mengenai kolam tadahan banjir, dan saya juga nak menyentuh mengenai aspek itu sebab seperti yang Dr. Noram sebutkan tadi, mungkin cadangan itu boleh dipertimbangkan, namun melihat kepada sesuatu kawasan mungkin tiada lembangan banjir, lembangan itu tiada ruang di lokasi-lokasi tersebut, tiada ruang untuk disediakan kolam tadahan banjir. Jadi bagaimana kita nak melihat, sebab saya nak mengambil contoh negara-negara maju seperti Belanda ya doktor, bagaimana kita wajar mengambil pengajaran daripada apa yang telah dilakukan oleh Belanda sendiri. Seperti kita tahu beberapa langkah digariskan oleh negara maju tersebut adalah menyediakan ruang untuk sungai dan memperlahankan proses pembangunan di tanah rendah. Jadi adakah dua langkah ini wajar dipertimbangkan atau ada mungkin perkara lain yang wajar dipertimbangkan oleh kerajaan dalam memastikan situasi banjir yang memburuk pada tahun lalu tidak lagi berulang di masa akan datang? Dr. Noram. Ya, saya setuju dengan pandangan tuan. Kita perlu menangani ini. Sebab tu macam saya highlight sebelum ni, perkara dasar. Maknanya jikalah kawasan ni kita dah tahu berisiko banjir, mungkin kita perlu gazetkan kawasan ni sebagai kawasan yang berbahaya dan tidak dibenarkan pembangunan itu di masa hadapan. Sebab kita nak satu solution yang mampan. Jadi
bercakap pasal kolam tanggungan banjir dan sebagainya, whatever teknologi yang kita nak buat, kita juga perlu mengambil kira sumber. Sumber ni maknanya dari segi sumber kewangan dan juga sumber tenaga pakar. Jadi kalau that's why dari awal tadi, walaupun kita bercerita komunikasi, kita perlukan pendidikan. Maknanya dari segi tenaga pakar, dari sumber kewangan dan juga dari sumber yang lain. Contoh kita nak letakkan tadi tuan kata kawasan tanggungan banjir. Jadi saya rasa dasar perlu dibuat dan polisi dan juga garis panduan di peringkat di peringkat pihak berkuasa tempatan dan sebagainya perlu diperhalusi bagi mengelakkan kejadian banjir besar terus berlaku lah. Okey, dan mungkin ini soalan saya yang terakhir sebab tadi kita menyentuh mengenai beberapa perkara yang mungkin boleh kita cerap atau mungkin yang boleh kita pelajari daripada bagaimana negara-negara maju membuat persediaan menghadapi bencana seperti banjir. Dan yang terakhir, doktor setuju tak sekiranya mungkin pihak kerajaan dan agensi terlibat wajar mempertimbangkan untuk mengambil mereka yang punya kemahiran menguruskan bencana baik di luar negara ataupun di dalam negara sendiri untuk orang kata mempengerusikan atau menjadi ketua untuk badan-badan tertentu, agensi terlibat dalam kita nak menghadapi situasi di masa akan datang, doktor. Okey, itu salah satu option lah yang boleh dipertimbangkan. Namun saya rasa kepakaran yang ada dalam Malaysia di pihak jabatan di agensi teknikal dan juga ni, saya fikir sudah mencukupi. Cuma yang perlu diperhalusi bagaimana kita mekanisme pelaksanaan. Macam kita highlight tadi, kalau mekanisme pelaksanaan, contoh kita nak buat kolam takungan banjir untuk bagi lembangan yang berisiko. Tapi kolam takungan banjir tu kalau kita nak buat, mungkin ada isu hak pemilikan dan sebagainya. Jadi itu yang saya rasa lebih penting, bahawa kita perlu buat ada satu penyelarasan di peringkat kebangsaan bagaimana untuk memudahkan agensi-agensi teknikal dan juga kementerian-kementerian berkaitan untuk melaksanakan pelan yang dah dirancang. Kita boleh bawa pakar yang hebat dan dari luar negara dan sebagainya, tapi jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan oleh kerana kemungkinan berlaku pertindihan kuasa dan akta. Kalau kita tengok, kalau dalam akta sungai pun saliran JPS, kalau ada punya kualiti alam sekitar kat situ pun dah ada pertindihan. Jadi yang itu yang saya rasa kita perlu selaraskan. Daripada kita maknanya pakar tu penting, tapi pertama bagaimana education plan supaya dimudahkan untuk kerja dibuat. Itu je. Okey, baik. Terima kasih Dr. Noram Irwan Ramli, merupakan Pensyarakanan Jabatan Kejuruteraan Awam, Kolej Kejuruteraan UMP, merangkap pengerusi bersama Asia Pacific Wind Engineering Network. Dan terima kasih sekali lagi Doktor atas perkongsian tersebut.